Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bab 2, algoritma. Algoritma ialah suatu siri langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melengkapkan suatu tugas. Okey, sebagai contoh, proses untuk membuat air kopi, proses untuk membuat Maggi, proses untuk membasuh baju. Setiap perkara yang kita lakukan mempunyai langkah-langkah sehingga suatu proses itu selesai. Okey, dalam bab ini, kita akan belajar struktur kawalan pilihan bersarang. Iaitu apa yang dikatakan struktur kawalan pilihan bersarang? Satu struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Terbenam. Okey, yang kedua adalah struktur kawalan pertama akan menyebabkan struktur kawalan kedua yang terbenam bermula. Okey, kita tengok badan ataupun body dalam cartali bagi struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, kita tengok kat sini ada syarat satu. Contohnya kalau kita letak syarat satu, jika satu syarat tidak dipenuhi, untuk pergi ke syarat yang kedua, dia akan tidak. Jika tidak ini, syarat kedua akan berlaku. Manakala jika ia maksudnya tamat ataupun proses yang lain. Okey, syarat 2 ni merupakan satu struktur kawalan kedua. Dia terbenam. Okey, syarat pertama dia kena melalui syarat pertama dahulu. Jika anda letak syarat tersebut tidak dipenuhi, baru anda boleh pergi ke syarat kedua. Dan seterusnya ada dua pilihan lah, sama ada ya apa tindakan seterusnya atau tidak apa tindakan seterusnya. Itu yang dikatakan struktur kawalan pilihan bersarang. Okay, sebagai contoh syarat untuk seorang memasuki tentera. Okey, kat situ syarat pertama mungkinlah seorang tu berumur 18 tahun ke atas. Itu kita boleh cakap sebagai syarat yang pertama. Okey, apabila dia melepasi syarat pertama, untuk pergi ke syarat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, gantung pada berapa banyak syarat yang tersebut. Tak semestinya syaratnya ada 2. Okey, untuk struktur kawalan pilihan mungkin lebih daripada 2. Okey, syarat pertama tadi jika umurnya lebih daripada 18 tahun. Okey, untuk ke syarat yang kedua, iaitu dalam struktur kawalan yang terbenam tu, mungkin dia akan tengok pada ketinggiannya melebihi 160 ataupun beratnya melebihi 50 atau kurang daripada 80. Apabila dia melepasi syarat kedua, mungkin ada lagi syarat ketiga, melepasi ujian kecerdasan dan seterusnya. Jika melepasi ketiga-tiga syarat tersebut, okey, dia layak untuk dipilih sebagai menyertai askar. Itu sebagai contoh sajalah, mungkin lebih banyak syaratnya dan lebih banyaklah kawalan yang terbenam di situ. Okey, itu sebagai contoh struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, tengok contoh yang mudah lah kat sini. Okey, struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, mula cari kedai kek. Masuk ke kedai kek. Jika ada kek lapis Sarawak, semak corak kek. Jika menarik, beli kek lapis Sarawak. Jika tidak, keluar dari kedai kek. Jika tidak, keluar dari kedai kek. Okey, dekat mana dia punya struktur kawalan pilihan bersarang tu? Okey, di sini. Jika yang pertama ni adalah syarat yang pertama. Jika ada kek lapis. Okey. So, seterusnya dia akan lakukan. Jika menarik, baru dia beli. Okey. Cuba awak bandingkan dengan ni. Body bagi cartali, bagi struktur kawalan pilihan bersarang sama. Okey, tapi yang ini adalah pseudocode bagi algoritma mencari kek lapis Sarawak. Okey, ini cikgu ambil daripada buku teks.
Okey, kita tengok pada proses menyelesaikan masalah menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Purnama ingin mempraktikkan dasar pembelian tanpa tunai di kantin dan kedai koperasi sekolah. Sistem yang digunakan disebut point of sale. Semua transaksi berlaku pada skrin sentuh atau skrin komputer yang disebut sebagai terminal bersama kad bayaran. Ini cerita je lah dulu awalnya. Warga SMK Bandar Seri Purnama perlu menggunakan kad bayaran elektronik untuk setiap transaksi. Setiap kali kad bayaran ini dimasukkan ke dalam sistem, pengesahan untuk 2 syarat dilakukan. Pertama, tempoh sah laku kad akan disemak. Kedua, nilai minimum kad, iaitu sekurang-kurangnya RM5 akan disemak. Apabila kedua-dua syarat itu dipenuhi, pengesahan berjaya dan kad boleh digunakan untuk transaksi. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, pengesahan tidak berjaya. Mesej untuk pengesahan yang tidak berjaya akan dipaparkan dan transaksi diberhentikan. Okey, melihat kepada penyataan masalah ini, kita dapat simpulkan dia dah nyatakan siap-siap ada 2 syarat. Yang pertama dia adalah syarat pertama, tempoh sah lakukan akan diperiksa. Apabila dia telah semak dan menepati syaratnya, dia baru akan pergi ke syarat kedua, iaitu ini adalah struktur kawalan pilihan yang ke-6. Okey. Daripada situ awak kena jadikan dia sebagai pseudocode, menulis pseudocode. Ini adalah format untuk menulis pseudocode apa yang telah belajar sebelum ni daripada form 1. Okey, mula baca kad, kita sesuaikan dengan apa algoritmanya bagi penyataan masalah tersebut. Mula baca kad. Okey, jika kad sah digunakan, tadi ni syarat yang pertama kan dia akan cek kad. Okey, periksa nilai minimum kad. Okey, jika nilai minimum mencukupi, paparkan jalankan urus niaga. Okey, yang kat sini adalah syarat yang kedua. Ini adalah syarat yang pertama. Ingat perkataan jika, kata kuncinya. Okey, jika dia akan paparkan jalankan urus niaga. Jika tidak, paparkan tambah nilai. Dan ini tamat. Manakala jika yang tadi syarat yang pertama tu, jika tidak dipenuhi, dia akan terus ke sini. Terus dia kata paparkan kad ditolak. Tamat jika tamat. Ingat lagi struktur untuk menulis pseudocode. Okey. Okey, sekarang kita tengok pada Catali. Okey, daripada pseudocode kita tengok pada Catali. Okey, bagaimana dia pindahkan. Okey, mula baca kad. Okey, ingat lagi bila satu input ataupun output, simbolnya adalah bentuk segi empat selari begini. Okey, baca kad. Okey, kat sini warna hijau ni adalah syarat bentuk apa ni? Diamond. Okey. Tempoh laku masih sah. Okey, awak boleh gunakan bahasa yang mudah atau bahasa ringkas saja. Tak payah panjang-panjang dekat bahagian syarat ni. Tempoh laku masih sah. Maksudnya kad tersebut lah. Okey, jika dia akan tengok nilai kad tersebut. Adakah kurang daripada RM5? Jika kurang daripada RM5, apa yang akan berlaku? Paparkan tambah nilai. Paparkan tambah nilai. Lepas tu, paparkan kad ditolak. Okey. Terus tamat. Manakala jika kurang daripada RM5, dia akan paparkan jalankan urus niaga anda dan seterusnya. Okey, nampak tak aliran Catali ni? Okey, mana tengok balik yang pada atas ni tadi, tempoh laku masih sah. Jika sah, dia akan lakukan di sebelah sini. Manakala yang tidak sah, dia akan terus paparkan kad ditolak. Okey. So, tadi bagaimana satu pseudocode ditukar kepada bentuk Catali. Okay, senang je. Awak boleh buat. Okey, tugasan. Cikgu nak awak buat tugasan ni dalam buku. Tak ada buku, buat dalam kertas. Okey. Nanti tolong hantar gambar hasil tugasan anda di Google Classroom.
ataupun boleh WhatsApp cikgu. Okey, seterusnya struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan terdiri pada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga satu syarat dipenuhi. Set langkah yang berulang disebut gelung dan setiap ulangan gelung disebut lelaran. Struktur kawalan kedua adalah struktur kawalan ulangan, dia berulang. Terdiri daripada dua, iaitu struktur kawalan ulangan for, struktur kawalan ulangan while. Apa perbezaan di antara for dan while? Okay. Untuk slide ni cikgu buat dahulu untuk struktur kawalan ulangan for. Okey, struktur kawalan ulangan for. Okey, ulangan bagi satu penyataan untuk bilangan kali yang tertentu. Bilangan ulangan dikawal oleh satu nombor yang disebut pembilang yang akan berubah pada setiap ulangan. Okey, dia ada pembilang. Berapa banyak dan kita boleh tahu berapa ulangan tersebut. Ni tengok pen. Sekejap. Lain pen Okey, sekarang tengok pada carta alih, body ataupun struktur kawalan ulangan for. Okey, ni yang ringkas ni lah. Mula ada setkan pembilang ataupun pemboleh ubah. Okey. Asalnya pembilang start pada kosong. So selagi dia kurang daripada 10, dia akan laksanakan penyataan. Mama pen juga. Dan pembilang akan bertambah 1 dan dia akan ulang. So apabila bertambah 1, pembilang bertambah, dia akan uji dengan syarat ni. Jika ya, dia akan laksanakan penyataan sehingga selesai. Apabila pembilang lebih daripada 10 ataupun sama dengan 10, dia akan tidak. Bila tidak, dia akan tamat ataupun mungkin ada penyataan lain di sini. Ini adalah struktur ringkas bagi struktur kawalan ulangan for. Okay, sekarang kita tengok contoh 2.3. Pengiraan hasil tambah nombor sehingga n, di mana n ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Ini cikgu ambil daripada buku teks supaya senang awak rujuk. Okey. Okay, fahamkan apa yang dikehendaki. Pengiraan hasil tambah nombor sehingga nombor n, di mana n ialah satu nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Maksudnya kat sini ada input. Input tu dimasukkan oleh pengguna. Dia nak masuk 5 ke 10 ke pada satu masa. Okey, langkah 1, penyiasatan. Okey, awak kena faham dulu soalan tu, barulah awak boleh nak buat sudukut dan terus carta alih. Jika tak faham soalan, bagaimana awak nak buat sudukut? Apa yang dikehendaki oleh soalan tersebut? Okey, proses yang terlibat. Pengguna diminta memasukkan satu nombor, ya. Sekiranya pengguna memasukkan 10, maka atau syarat akan menjumlahkan 10 nombor yang pertama seperti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sehingga 10. Itu yang kehendak soalan. Cuba tengok kehendak soalan, dia nak contohnya begini. Okey, langkah 2, draft algoritma dan melakukan semakan semula. Okey, proses dan keputusan berikut dimurnikan untuk menghasilkan draft algoritma. Isytihar pemboleh ubah, nak guna pemboleh ubah apa, namakan pemboleh ubah tersebut. Yang kedua, isytiharkan pernyataan pengawalan for. 3, input output jika ada inputnya. 4, uji syarat. Okey, langkah 3, murnikan langkah-langkah algoritma. Okey, isytiharkan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah yang ditetapkan kat sini dia guna norm, kira, jum. Dia setkan kira kepada 1, jum kepada 0. Pengguna diminta masukkan satu nombor. Setkan nilai norm. Okey, ni untuk syarat untuk gelung ataupun ulangan. Okey, yang ini adalah penyataan yang berulang. Yang mana kira ni dianggap sebagai pembilang. Jum ni adalah pemboleh ubah untuk mengira hasil tambah setiap nombor. Okey, ulang langkah 6. Papar nilai jumlah. Paparkan nilai jumlah. Okey, kat sini tengok sudukutnya. Mula isytiharkan pemboleh ubah, norm, kira, jum. Setkan nilai kira kepada 1. Setkan nilai jum kepada 0. Masukkan satu nombor. Setkan nilai norm kepada nombor yang dimasukkan. Okey, yang kat sini adalah struktur kawalan ulangan for. For, kira, kurang sama dengan nombor. Okey, nombor, norm ni,
Norm ni adalah nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Katakan nombor tu masuk 10 ke. So sini kira ni awalnya ditetapkan pada 1. 1 kurang daripada 10, dia akan lakukan penyataan di bawah. Jika tidak, dia akan terus ke langkah yang ke-8. Maksudnya bukan. Maksudnya dia akan lakukan jika kira selagi kira ni kurang daripada norm, dia akan lakukan ni secara berulang lah. Sehingga dia telah mencapai syarat tersebut. Apabila dia tidak mencapai syarat tersebut, dia terus akan paparkan nilai jumlah yang terkini. Okey, kita tengok dulu dia punya cat tali daripada sudut kod ditukar kepada bentuk cat tali. Okey, mula. Okey, isytihar. Okey, ingat lagi simbol segi empat tepat. Okey, lepas tu setkan nilai. Kira sama dengan 1. Nilai jum sama dengan 0. Tengok kenapa kira tu kita setkan 1, jum kita kena setkan 0. Okey, langkah seterusnya masukkan satu nombor sebab arahannya pengguna yang perlu masukkan satu nombor. Manakala dan seterusnya setkan nilai norm sama dengan nombor yang dimasukkan. Okey, dia setkan yang mana pemboleh ubah norm akan memegang nombor yang dimasukkan oleh pengguna di sini. Okey, kira ini adalah contoh kawalan ulangan 4. Okey, jika kira 1. Okey, kenapa 1? Tadi dia dah tetapkan 1. Kira 1 kurang sama dengan norm ni tadi adalah 10. Kenapa 10 tadi? Contohlah pengguna tu masukkan nilainya adalah 10. So syaratnya ni adalah pemboleh ubah. Apabila dia memenuhi syarat ni, dia akan laksanakan penyataan yang mana kita nak dia menjumlahkan nombor-nombor tersebut, nombor 1 dan juga pembilangnya juga bertambah dengan berulang. Apabila dia telah melaksanakan satu ulangan, dia akan tambah 1, dia akan bertambahlah pembilangnya. Okey, sekarang kita tengoklah dulu semakan meja ni bagaimana proses pengulangan tu berlaku. Okey, kita tengok norm, katakan pengguna tu masukkan normnya nilainya 10. Kira pada awalnya adalah 1. Jum pada awalnya adalah ditetapkan 0. Okey, ni adalah syarat ni. Okey, 1 kurang sama dengan 10. Ya, jika ya, kira dia jum dia akan tambahkan dengan kira. Jum asalnya 0, tambahkan dengan 1. Kira maksud nilai tetapan pembilang tadi pertama tadi 1. So sama dengan 1. Dan pembilangnya 1, kira tadi ditetapkan 1 tambah dengan 1. Sebab kita nak tambah dia punya nilai pembilang tu dah 1, jadikanlah 2. Okey, bila dah kat sini dah 2, so dia akan ulang di sini. So dia akan gunakan pemboleh ubah kira yang baru. Okey. Kira tadi dah 2 kat sini dah. Untuk ulangan yang kedua dia kira tu bernilai 2. Jom dia mengambil nilai 1. Okey, syaratnya 2 kurang atau sama 2 kurang atau sama dengan 10. Ya. So kira tu kira pula. Jum yang terkini adalah 1. 1 akan tambahkan dengan 2 yang terkini. So akan jadi 3. Okey. So kira pembilang pun bertambah, ditambahkan dengan 1 untuk menambah pembilang, dia akan jadi 3. So pengulangan di sini, dan dia akan letak cikgu letak kat sini supaya dia sentiasa update lah yang terkini dengan nilai yang terkini. Kira 3, jum 3. So syarat yang terkini 3 kurang daripada 10. Ya. So jum 3 tambahkan dengan 3 dapat 6.
Okey, sehingga selesai. Okey, cikgu tengok skip terus ya. Okey, sampai dekat sini kira 10 tambah 1 dah jadi 11. Okey, 11 dia buat pengulangan, ulangan. Kira dah jadi 11, jum dah jadi 55. So apabila disemak, syaratnya 11 kurang atau sama dengan 10. Tidak kan? Jika tidak, dia terus paparkan nilai jum yang terkini, iaitu Mama, 55. inilah. Okay, Ini. Mama baca ni. Ini. Inilah. Okay, belajar boleh